Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai kita dalam fasa shadow ban dan juga sertai Telegram saya Regi J. Siritaudin. Dan jika suara saya tak jelas, minta maaf sebab saya kurang sihat. Baik, setelah saya membuat sesi Jom Bicara malam tadi berhubung dengan Tok Mat Hassan, dan saya beritahu mengapa Tok Mat Hassan sebenarnya tidak menjadi pilihan sama ada dalam dan luar UMNO. Jadi ada pula pertanyaan baru dan ada perkhabaran baru. Okey, ada dakwaan kononnya ada pihak tertentu, saya tak nak namakanlah, anda boleh buat kesimpulan masing-masing, tapi pihak tertentu yang kumpulan kecil lah, yang dalam keadaan cemas mahu sekiranya Zahid berundur jangan sebelum hujung Januari, maknanya tunggu sampai Februari tahun depan. Okay. So menurut dakwaan ini, pihak ni adalah dari luar UMNO. So anda buat kesimpulan masing-masing lah, mengapa, siapa dari luar UMNO, ya, mengapa selepas hujung Januari, itu saya tak nak masuk, it's not important for me. Okay. Tetapi sekarang ni isu Zahid ni sebenarnya sudah menimbulkan rasa keresahan amat, ya, dalam kem-kem tertentu. Saya fikir juga dalam kem Anwar kot. Okay, tak tahulah. But if I'm Anwar, that will be the top thing on my mind now. It will be a point of distress for me. Okay. Sebabnya di dalam UMNO boleh dikatakan selain Ahmad Maslan 2-3 individu, di dalam UMNO ni semuanya tak sokong Anwar sebenarnya, walaupun secara rasmi statusnya masih sokong Anwar, tetapi dari awal tak sokong Anwar. So they are not what they call, ada orang-orang tertentu label sebagai Anwarists, ada yang kata Anwaris lah, ada macam-macam label diberikan, but they are not supporter of Anwar. Dan it is an open secret lah, rahsia terbuka lah. MP, MCA, MIC dari awal, ya, selepas PRU 15 malah, anda masih ingat lagi, ya, mereka mati-mati ingin duduk dalam pembangkang, tak nak jadi sebahagian daripada kerajaan Anwar. So basically seluruh BN ni, MP dia ni Anwari. So timbul isu siapa nak ganti Zahid. Okay. So isu ni sebenarnya is dalam kem-kem tertentu, dalam circle-circle tertentu, ia memang serius dan menimbulkan rasa cemas dalam blok kerajaan, khususnya dalam PH. Of course they are not going to show it, tapi ianya ada tahap kecemasan, ya, ada tahap kecemasan yang wujud, because kalau Zahid berundur, kita boleh tahu penghujungnya lah. Okay. Dan so babak Zahid berundur ni saya akan sentuh sekejap lagi. Tetapi Tok Mat Hassan tidak diyakini dari dalam maupun dari luar UMNO. Itu yang saya faham, itu yang saya merasa, ya, dan saya sendiri kalau anda tanya, saya tak yakin lah. So isunya itulah, siapa nak ganti Zahid. Dan ada ditanya kepada saya berkenaan dengan surat perjanjian dan akuan bersumpah yang ditandatangani oleh MP. Okey, benda ni saya dah berulang kali sentuh. Anda boleh rujuk kepada live yang saya buat sehari dua lepas dalam topik ini berhubung Zahid. I already said surat itu tidak mengikat dari sudut perundangan. Saya pernah buat show dengan Peguam, saya dah jelaskan. So dia tidak mengikat. Dan kalau MP pandai fikir di luar kotak, there is actually a solution to that also. Tanpa perlu pertikai surat itu penting ke tidak, ada penyelesaiannya lah. But anyway, ianya tidak mengikat.
Banyak sebab lah saya tak nak masuk. Dari sudut perundangan itu saya kena buat live khas lah. Ianya tidak mengikat, biar apa kata peguam-peguam UMNO, ya, it's not binding. Yang binding kepada MP adalah Perlembagaan Persekutuan. Surat itu menjadi hal UMNO, hal dalaman UMNO. Malah sekiranya MP-MP mengingkari apa yang dijanji dalam surat itu, sekalipun mereka tidak mengosongkan kerusi jika mereka buat tarik sokongan Tri-Anwar and all that stuff, ia tidak akan melibatkan Akta Anti Lompat Parti sekalipun UMNO memecat MP dan sebagainya, MP tersebut dan sebagainya. So surat itu tak usah kita sentuh lah, it's nonsense. Okay. Now, babak Zahid berundur ni, ada satu soalan bagus yang ditanya. Ada orang tanya saya, ada satu dakwaan dibuat oleh seorang blogger yang berkata dia sakit. Kita tahu dia sakit, itu dia dah jalani pembedahan and all that stuff, tapi dia ada penyakit ni tahap critical and all that. Now, saya tak tahu, itu saya tidak tahu. Dan saya tak suka sentuh benda-benda itulah. So I don't know lah he sick or not. Itu anda kena tanya yang membuat dakwaan lah. Okay, yang saya tahu, ada orang mengesahkan kepada saya dia tak berapa sihat, tapi tahap mana and all that is not important. Saya doakan terbaik for Zahid. Okay, tetapi timbul persoalan, ya, memandangkan benda itu sudah dilontarkan oleh pihak yang membuat dakwaan itu, memandangkan ianya sudah dilontarkan. Jadi timbul persoalan sekarang, bolehkah Zahid tunggu sehingga hujung Januari atau Februari? So that's why ada tahap kecemasan, ya. Ada puak tertentu yang mahu dia tunggu sehingga hujung Januari, sekalipun dia nak berundur, tunggu sehingga Februari or something like that. So bolehkah dia tunggu tahap itu? Itulah isunya yang timbul berdasarkan penjelasan pihak yang mendakwa dia serious, critical and all that lah. Okey, cuma saya nak beritahu di sini, yes, kalau penyakit tertentu seperti yang didakwa lah, jika benar memang ada penyakit tertentu, I'm not talking about Zahid lah, secara am lah, pengalaman saya lah. Contohnya ada prostate cancer stage 4. Ini bukan, saya tak tahu, tapi ada orang mendakwa stage 4. Okey, memang ianya sukar diubati dan masa orang tu terhad, ya. Saya bukan rujuk pada Zahid, tetapi saya kenal seorang doktor. Saya kenal dia berumur 70 lebih dan dia masih hidup, berjalan sini berjalan sana dah lebih 10 tahun dengan membawa prostate cancer tahap yang kritikal, sebab dia tahu apa nak lakukan, nak ubah gaya hidup. So it's not impossible, ya. Okay, so jangan saya tak suka lihat mesej di ruang komen, bukan hanya ruang komen di news portal lah, mana-mana lah. Saya tak suka bila orang mula bergembira atas kesakitan orang lain. Kami harap dia ni lah macam tak bagus ya. Tak bagus buat macam tu. Okay, so just to let you know lah. Okay, bila orang sakit ke, babak dia tenat ke apa ke, itu jangan bergembira. Kita berdoa yang terbaik. Cuma saya boleh beritahu, sekarang ni ada desakan pihak tertentu agar sekiranya berlaku perubahan kepimpinan UMNO, biar jangan sebelum Februari tahun depan. Mengapa? Anda buat kesimpulan sendirilah. Saya ada idea lah mengapa, kalau ia pun wujud desakan itu, saya ada idea lah mengapa ianya Februari. Okay, tapi I don't want to make conclusion. You buatlah kesimpulan sendiri. So anyway, banyak isu yang timbul lah. Mereka kata ada pihak yang takut, jika Presiden baru datang, maka surat
yang ditandatangani perjanjian itu sudah tidak sah kerana ianya sebenarnya kalau dikaji teliti ianya surat perjanjian antara Zahid dengan MP, macam-macam teori kan. I want to tell you itu semua buang masa dan tidak relevan ya, sebab in the first place surat itu pun tidak mengikat. Okay, so yang penting di sini ada desakan. So memandangkan wujud desakan itu, saya dapat rasakan ada satu tahap kecemasan, dan tahap kecemasannya ialah kepimpinan UMNO. Dan sebab ianya menimbulkan kecemasan ialah kerana rata-ratanya hampir semua tak mahu Mat Hassan, dan tidak ada pengganti yang boleh diyakini oleh puak PH, kerana pada hemat saya semuanya adalah anti Anwar. Itu yang saya lihat, itu yang saya faham. Alright, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.